Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pertukaran, kenaikan pangkat dan lantikan kepada beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Pangeran Hajah Siti Nirmala binti Pangeran Haji Muhammad, Timbalan Setiausaha Tetap Ekonomi dan Kewangan, dinaikkan pangkat menjadi Setiausaha Tetap Wawasan Kewangan dan Kabinet Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, penolong peguam cara negara di Pejabat Peguam Negara, ditukar dan seterusnya dinaikkan pangkat menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Bungsu, Pengarah Radio Televisyen Brunei, ditukar dan seterusnya dinaikkan pangkat menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media, Jabatan Perdana Menteri. Dan Yang Mulia Awang Ajman bin Haji Meludin, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, ditukar dan seterusnya dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Wawasan Kewangan dan Kabinet Jabatan Perdana Menteri. Tarikh pertukaran kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan berkenaan berkuat kuasa mulai hari Sabtu 8 hari bulan Ramadan 1441 bersamaan 2 hari bulan Mei 2020. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tiada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 138 kes. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 7 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 1 hari bulan Mei 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu tidak ada kes telah disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal kepada 124 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 13 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 58 orang masih menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,517 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 137 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 13,717 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes yang sedemikian disahkan pada hari ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini seramai 22 orang, di mana 6 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut.
Sebagaimana beberapa kajian di beberapa buah negara mengenai pesakit-pesakit COVID-19 yang didapati positif semula selepas disahkan sembuh, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa setakat ini belum ada bukti yang menunjukkan mereka ini boleh lagi menjangkiti orang lain. Bagi pesakit-pesakit sedemikian di negara ini, Kementerian Kesihatan mempunyai tata cara yang jelas dan komprehensif bagi memberikan rawatan susulan. Mana-mana pesakit yang didapati positif semula selepas disahkan sembuh akan dimasukkan pusat pengasingan kebangsaan bagi siasatan dan rawatan lanjut dan seterusnya akan diarahkan untuk menjalani pengasingan diri bagi tempoh 14 hari lagi apabila dibenarkan pulang bagi kali kedua dari pusat tersebut. Oleh yang demikian, orang ramai tidak perlu risau mengenai risiko jangkitan daripada bekas-bekas pesakit ini. Mereka boleh kembali kepada kehidupan sedia kala dan boleh kembali bekerja seperti biasa sebaik saja menamatkan tempoh pengasingan. Oleh itu, para majikan tidak perlu mengambil tindakan-tindakan seperti memaksa mereka untuk mengambil cuti tanpa gaji atau mengasingkan mereka daripada orang lain. Memadailah dengan memastikan langkah-langkah kewaspadaan umum dilakukan di tempat kerja oleh semua pegawai dan kaki tangan seperti menjaga kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan cair pembasmi kuman serta mengamalkan penjarakan fizikal atau physical distancing. Elakkan dari mendiskriminasikan bekas-bekas pesakit ini. Situasi wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam meskipun dalam keadaan terkawal, namun Kementerian Kesihatan masih menghadapi beberapa cabaran. Antaranya terdapatnya kes-kes COVID-19 yang tidak menunjukkan sebarang simptom atau asymptomatic dan jangkitan COVID-19 secara senyap dari penghidap yang asymptomatic kepada kontak terdekat. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa persidangan video khas Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN dan Amerika Syarikat. Dalam persidangan khas tersebut, Menteri Kesihatan juga menegaskan pentingnya dalam pengesanan kontak, pelaksanaan ujian-ujian COVID-19 dan rawatan serta pengajian lanjut di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi menangani cabaran-cabaran tersebut. Yang Berhormat juga mengongsikan situasi mengenai individu-individu yang telah pulih dari COVID-19 kemudian didapati positif semula. Tambahnya lagi, kajian-kajian lanjut mengenai situasi tersebut masih perlu diusahakan bagi memastikan pengurusan kes-kes sedemikian dilaksanakan dengan baik dan penggunaan sumber-sumber dibuat secara optima. Menteri Kesihatan dalam persidangan tersebut juga menyuarakan beberapa cadangan bagi meningkatkan dan mengukuhkan kerjasama kesihatan ASEAN Amerika, iaitu melihat pada mekanisme sektor kesihatan ASEAN yang ada pada masa ini dan mempertimbangkan penubuhan struktur laporan yang bersesuaian yang membolehkan ASEAN dan Amerika Syarikat untuk bekerjasama secara sistematik, memastikan pertukaran ilmu, idea-idea dan amalan terbaik diteruskan di antara Amerika Syarikat dan ASEAN. Inisiatif-inisiatif serantau dalam kerjasama perkongsian data dan kajian-kajian klinikal serta kesihatan awam perlu dipertingkatkan dan hasil kajian tersebut perlu dikongsikan bersama untuk menyokong negara-negara yang memerlukan sokongan dan terus bekerjasama dalam mendapatkan sumber, bekalan dan peralatan perubatan bagi COVID-19 selaras dengan keperluan atau kehendak setiap negara. Ia adalah mustahak bagi setiap negara untuk saling membantu bagi memastikan pengeluaran bekalan perubatan termasuk vaksin dan peralatan perubatan tidak terhalang dan terus dirangkaikan di samping menetapkan harga barangan yang stabil. Persidangan video khas Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN dan Amerika Syarikat berakhir dengan persetujuan untuk mengeluarkan kenyataan bersama Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN dan Amerika Syarikat dalam meningkatkan kerjasama mengenai tindakan terhadap penyakit coronavirus 2019 COVID-19. Persidangan tersebut adalah sebagai landasan penting bagi perbincangan amalan-amalan terbaik mengenai strategi-strategi dan langkah-langkah mitigasi atau pengurangan terhadap risiko dan impak dari pandemik COVID-19 dan menerokai bidang-bidang kerjasama di antara ASEAN dan Amerika Syarikat untuk menyokong mekanisme pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit berjangkit yang baru dan yang akan muncul semula di rantau ASEAN.
Peningkatan ekspor dan import bahan api galian memacu kepada kenaikan dalam perangkaan perdagangan negara. Ikuti laporan penuh mengenainya selepas ini. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak RM1,510.7 juta, peningkatan sebanyak 45.4% dari RM1,038.9 juta pada bulan yang sama tahun lalu. Bagaimanapun, jumlah perdagangan bagi bulan Februari tahun ini menurun sebanyak 16.3% berbanding bulan sebelumnya. Laporan bulanan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Februari 2020 dikongsikan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya hari ini. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 59.7% tahun ke tahun kepada RM1,121.2 juta berbanding RM701.9 juta pada bulan Februari 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian sebanyak 47.3% tahun ke tahun, terutamanya dari ekspor gas cecair asli LNG serta produk petroleum dan gas. Manakala pasaran ekspor terbesar bagi negara pada bulan Februari 2020 ialah Jepun iaitu sebanyak 34.3%, diikuti Singapura 19.6% dan Republik Rakyat China sebanyak 9.3%. Dari segi komoditi ekspor pula, bahan api galian merupakan penyumbang utama sebanyak 86.6%, diikuti kimia 12.4% serta jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 0.6%. Sementara itu, jumlah import turut mencatatkan peningkatan 15.6% tahun ke tahun kepada RM389.5 juta yang dipacu oleh import bahan api galian selaras dengan aktiviti hiliran. 5 komoditi import utama pada bulan tersebut adalah bahan api galian 39.1%, diikuti oleh 29.2% daripada jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan sebanyak 9.5%, barang-barang keluaran kilang 8.7% dan kimia 6.5%. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan merangkumi 61.3% dari jumlah import, diikuti import barang modal sebanyak 32.5% dan barang penggunaan sebanyak 6.2%. Dari segi import, mengikut rakan dagangan pula, Emiria Arab Bersatu sebanyak 24.3%, iaitu sebagai penyumbang terbesar diikuti Malaysia dengan 19.9% dan Singapura sebanyak 13.5%. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa IMTS bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Februari 2020 boleh didapati melalui laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik di www.deps.gov.bn. Syiar Islam akan terus diperkukuhkan dan berkembang tanpa mengira apa jua situasi yang melanda negara termasuk ancaman jangkitan wabak COVID-19 pada masa ini. Pusat Dakwah Islamiah melalui unit pengislaman bahagian pengembangan dakwah tidak akan pernah menghalang seseorang untuk memeluk agama Islam, akan tetapi syarat dan garis panduan Majlis Pengislaman yang baharu telah diperkenalkan selaras dengan garis panduan Kementerian Kesihatan dalam sama-sama memutuskan rangkaian COVID-19 di negara ini. Bermula Januari 2020 hingga pertengahan April lalu, Unit Pengislaman Bahagian Pengembangan Dakwah mencatatkan seramai 121 orang telah memeluk agama Islam. Menurut Haji Abdul Azizi bin Haji Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah, pada masa ini, bahagian pengembangan dakwah melalui unit pengislaman masih lagi menyantuni mereka
yang berniat untuk memeluk agama Islam agar hajatnya dapat diteruskan walaupun dalam keadaan COVID-19. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ni tetap juga tidak melupakan mengenai dengan keselamatan dalam keadaan COVID-19 pada masa ini, dengan yang mana Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pengembangan dakwah dan diungkaikan oleh unit pengislaman untuk mengikut garis pandu yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan yang sebagaimana telah disyaratkan bahawa mereka-mereka yang ingin memeluk agama Islam adalah pada waktu pejabat sahaja, dan seterusnya ialah seorang yang ingin memeluk agama Islam yang akan hadir di dalam majlis pengislaman, seterusnya 2 orang saksi dan 2 orang daripada ahli keluarga, dan majlis pengislaman itu akan dilaksanakan dalam masa yang sesingkat-singkatnya. Antara garis panduan Majlis Pengislaman yang telah ditetapkan semasa negara berdepan dengan ancaman wabak COVID-19 adalah Majlis Pengislaman hanya dilaksanakan di Pejabat Pusat Dakwah Islamiah pada waktu bekerja sahaja, kehadiran adalah terhad, acara dilaksanakan seringkas yang mungkin dan tidak melebihi 20 minit. Menurut statistik Unit Pengislaman pada bulan Januari, seramai 33 orang dicatatkan memeluk agama Islam, seramai 30 orang pada bulan Februari, bulan Mac mencatatkan 35 orang dan 20 orang dicatatkan sehingga pertengahan April. Dengan mengambil kira situasi jangkitan COVID-19 di negara ini dan merujuk kepada siaran akhbar Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bertarikh 28 April lalu serta nasihat daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah menyediakan petak perkhidmatan food truck di sepanjang bulan Ramadan bagi memudahkan orang ramai membeli juadah berbuka puasa. 13 buah syarikat menyertai petak perkhidmatan food truck, satu konsep perniagaan berasaskan secara tempahan awal dan pandu lalu. Perkhidmatan yang bermula hari ini di kawasan Stadium Negara Hasnal Bolkiah Berakas itu diperkenalkan bagi memudahkan orang ramai membeli juadah berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan. Petak perkhidmatan food truck beroperasi setiap hari bermula pukul 1 petang hingga 7 malam, manakala setiap hari Jumaat bermula pukul 2 petang hingga 7 malam. Melalui tinjauan RTB petang tadi, orang ramai yang mengunjungi menyambut baik inisiatif petak perkhidmatan food truck tersebut dan mematuhi segala saranan agar pengambilan dan pembelian melalui pandu lalu dan penjarakan sosial. Dengan adanya inisiatif food trucks ini akan dapat membantu mereka dan tidak akan menjejaskan pendapatan mereka semasa waktu berpuasa. Khasnya untuk kepada para penjajah supaya mereka akan dapat mematuhi apapun garis pandu atau syarat-syarat yang telah dikenakan. Tapi yang lebih penting adalah bagi mereka untuk menjaga kebersihan, terutama tempat di mana mereka berjajah dan juga dari segi makanan yang mereka hidangkan. Dan harapan kepada orang ramai yang akan datang ke kawasan Stadium Negara Hasnal Bolkiah supaya akan dapat juga mematuhi apapun sarana menjarakkan social distancing, dan kalau boleh it's a drive-thru untuk turun boleh, tetapi dinasihatkanlah para penjajah make sure that pengunjung itu menjaga jarak pada social distancing lah. Dalam memastikan penjarakan sosial dan langkah-langkah keselamatan, kawasan tersebut turut dikawal selia oleh pasukan polis Diraja Brunei. Turut hadir Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Kolonel Bersara Pengeran Haji Maidin bin Pengeran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Belia memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi sesebuah negara. Apatah lagi pada masa ini ketika negara dalam keadaan sedikit sukar berikutan dengan jangkitan COVID-19. Sejauh mana pemahaman belia mengenai COVID-19 dan bagaimana mereka dapat memainkan peranan dalam sama-sama membendung penularan pandemik ini? Ikuti laporan Mojo mengenainya dengan salah seorang belia cemerlang negara, Haji Lokman Al-Hakim Haji Hamdan, pengasas Al-Hufaz Management. COVID-19
ini mencabar bukan saja bagi warga negara Brunei Darussalam. Ia di seluruh negara, seluruh dunia kita ni lihat, kita ni sangat rahmat. Kementerian Kesihatan dapat menangani situasi ini dengan baik. Kita ni memerlukan para belia untuk keluar, volunteering, sama dari segi apa sekalipun, sama ada untuk memberikan awareness kah, stay at home itu pun memberikan peranan yang baik kepada semua kata ni warga Brunei Darussalam. Stay at home penting, kerja dari rumah penting, sama jaga kebersihan penting. Dalam Islam pun ada an-nazafatu minal iman. Jadi selama ni Rasulullah sudah mengajar kata ni untuk sentiasa jaga kebersihan. Kalau ada penyakit jangan terkeluar, kalau ada penyakit di luar jangan diaga. Banyak kan? Jadi tani sebagai negara zikir, tani perlu terapkan ni. Dengartah Kementerian Kesihatan punya nasihat itu, jangan terdilawan, and bagikanlah kerjasama. Kata ni panggil masa ni Brunei ialah teamwork. Kalau tani anda menggunakan team player, ini bahaya ni. Kerana setitik nila hancur susu sebelanga. Jangan menjadikan COVID-19 ini kata ni jauh daripada hubungan tani sama Allah SWT. Kalau orang panggil namanya quarantine time, baik tani panggil masa kata ni Quran time. Jadi banyak-banyak kan tani spend time masa sama Allah. Tani mungkin selama ni indah bersyukur dengan nikmatnya. Allah tarik sikit saja, nikmatnya itu simple. Anda ke masjid, anda dapat ke masjid. Mungkin selama ni tani indah ambil indah hubungan tani sama indong. Nah kata ni kan 24 hours sama indong. Jadi ini masanya kata ni mengubah kata ni punya sikap. There's always ada hikmah di sebalik ujian itu. Inilah masanya kata ni nampakkan bersatu tani teguh atau bercerai tani roboh. Tapi di dunia di realiti di luar sana bercerai kata ni teguh, bersatu kata ni roboh. Tapi sikap kata ni perlu bersatu. Walaupun tani dia dapat pegang orang, tani jadi cuma dia tu apa tu, menyalam apa tu. Di sinilah kata ni sebagai warga Brunei nampakkan tah ulah yang bukan mementingkan diri sendiri, tani sayang each other, sama-sama tani menangani COVID-19 ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah angkat balik. Amin. Hadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm wala tuti'. Luangkanlah masa bersama keluarga bis kita, perbanyakkanlah membaca Al-Quran dan sedekah, teranah di rumah. Bagi membantu otoriti persaingan di rantau ASEAN melaksanakan dasar dan perundangan persaingan secara efektif, Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam CCBD dan Suruhanjaya Persaingan Indonesia ICC mengukuhkan lagi kerjasama dalam membangunkan kapasiti penguatkuasaan melalui program 2 minggu penempatan pakar ICC di CCBD. Program penempatan tersebut disokong di bawah program Dana Integrasi Jepun Fasa 2 JAIF 2.0. Program penempatan pakar penasihat undang-undang kanan ICC di CCBD bukan sahaja memberi pengetahuan kaedah penyiasatan kes tetapi juga turut mengembangkan manual penyiasatan yang akan menjadi rujukan praktikal yang lebih teratur dan sistematik. Penyampaian tanda penghargaan disempurnakan oleh Dayang Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, penolong pengguam cara negara di Pejabat Peguam Negara selaku ahli CCBD. Pertukaran pengalaman dan perbincangan di antara pakar dari ICC dan CCBD sangat dihargai dalam usaha bagi mempromosi perkongsian dan pembelajaran di antara kedua-dua buah negara dan membina kerjasama perundangan persaingan di masa akan datang. 2 buah kereta run-up dalam satu kebakaran yang berlaku di Kampung Jerudong. Kejadian yang berlaku Rabu lalu itu dipercayai berpunca daripada kerosakan di bahagian alternator. Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Brunei dan Muara dalam siaran akhbarnya menyatakan menerima panggilan kebakaran pada pukul 10.44 pagi dan mengarahkan 2 buah jentera Balai Bomba Jerudong ke tempat kejadian. Apabila sampai di tempat kejadian, didapati api besar membakar keseluruhan 2 buah kereta yang terletak berhampiran di kawasan rumah, manakala 2 buah kereta lagi mengalami kerosakan. Jumlah kerugian dianggarkan lebih kurang RM5,200. Sejak bulan Januari hingga Mac 2020, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah pun menerima sebanyak 21 panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kereta. Sehubungan itu, para pengguna dinasihatkan memastikan kenderaan dalam keadaan baik dan selamat secara keseluruhan sebelum digunakan.
Sebarang insiden kecemasan hubungi Pusat Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat melalui talian kecemasan 995.